yang gradual reduction disebabkan apa, yang sudden reduction disebabkan apa. So yang semua tu kita dah discuss sebelum ni. Okay. Ni untuk kita ingatkan balik Bernoulli energy equation ni. Daripada asas energy equation kita tambah HF dan juga HL. HF ni major losses iaitu H friction. Yang ni minor losses HL. Okay. So ini kaedah contoh example yang kita dah buat. And then ini contoh material yang digunakan. Dan juga ini masih lagi dengan elemen-elemen yang berkaitan dengan Bernoulli equation tadi. Dan sekarang kita pergi kepada flow in series and parallel pipe. So kalau awak deal dengan satu sistem, kebanyakan yang guna banyak-banyak pipe ni, mungkin awak tengok dalam satu bangunan nak buat laluan air daripada atas ke bawah, daripada pipe dari air daripada rumah sebelah, rumah nak relatekan dengan orang sebelah ni lagi, macam mana laluan dia, macam mana, kita kena consider dia punya Q value, speed air tu macam mana. Kadang kalau awak perasan, kalau tak berapa cantik sistem tu, di bahagian atas awak rasa air tu slow je, bangunan atas. Di bahagian bawah, bangun air tu laju, tak ada masalah. Tapi atas ada masalah. Kita tak syok lah. Ini juga series and parallel pipe ni juga banyak digunakan di dalam oil and gas. Kalau awak tengok dalam pelantar minyak tu, dekat situ memang banyak pipe-pipe yang digunakan. Antaranya untuk gas dan juga untuk fluid yang dia orang ambil, minyak yang dia orang ambil. Okay. Itu sedikit introduction untuk flow in series and parallel pipe. Okay. Flow through pipe in series. Kita lagi nak masuk. Flow through pipe in series when pipe of different length and different diameter are connected end to end form a pipeline. Okay. Ini dia lambat sikit lah. So ini berkenaan dengan maksud apa itu pipe in series. Okay, untuk paragraf ni. Pipe of different length, tak semestinya different, sama pun boleh. Different diameter, kebiasaannya different diameter tu yang penting. Yang menyebabkan kita guna series ni. Flow pipe in series ni. Connected end to end form a pipeline. Such arrangement of connection of pipe we consider as pipe in series compound pipe. So kebiasaannya untuk pipe in series ni, dia series ni maksudnya selari. Bukan, sorry. Series ni maksudnya satu line ni. Ada pipe, kita dah study satu pipe, satu jenis pipe. Dan kita dah dan bila yang pipe in series ni, bila kita nak sambung satu pipe yang lain diameter dia. So kalau kat sini satu diameter kecil ke diameter yang besar. So ini pipe, dua berjenis pipe ni adalah pipe in series. Itu maksudnya. Okay. Awak dah yang ni mudah sikit nak faham sebab kita dah banyak masuk di dalam sebelum ni. Contoh awak boleh tengok yang ni connection dia dan juga yang ni. Yang ni pipe satu kecil, satu lagi besar. Ini pipe in series lah. Kita dah tengok ni sebenarnya. Ini satu pipe sajalah, tak ada perubahan apa-apa. Kalau contoh yang ni, ini kalau saiz yang sama, pipe sama je lah. Tak ada pipe in series, pipe yang sama je lah. Kalau contoh material berbeza pun boleh jadi juga pipe in series. Sebab contoh yang ni pipe jenis jenis plastik. Ini jenis simen. Boleh jadi juga. Pipe yang berbeza tapi dia punya arrangement in series. Okay. Beza kena faham Okay, kita pergi balik. Sekarang ni kita pergi tengok pula pipe in parallel. Apa beza dia? When pipe of same length and different diameter connected separately in order to increase the discharge. So maksudnya sekarang, dia
pipe ni dia tak semestinya same length. Dia punya arrangement dia tu. Beza dia sebenarnya arrangement. Kalau parallel ni, contoh satu pipe ni dia pecah kepada dua. Sambungan dia ada dua sambungan dekat sini. So ini dipanggil parallel pipe. Okay. So kalau disambung balik pada satu, so yang dua ni lah parallel pipe ni. Ni maksud ni. Okay. Maksudnya dia main dia connected separately in order to increase the discharge. So itu tujuan dia. Okay. Itu maksud dia. Kalau tak faham, beritahu, kita cuba terangkan lagi detail. Okay. Yang penting nak senang, kalau series dia satu line saja. Air tu pergi satu tempat je. Kalau parallel dia akan pecah pada dua ni. Dia akan pecah 2, 3, 4 pun boleh. So, dia akan pergi satu ke tempat lain. So ini dipanggil parallel. Okay. So when two or more pipe different diameter are connected in series, then the system represent a series pipeline. Ni yang saya kata tadi. Satu pipe, yang ni diameter yang kecil sikit daripada yang ni lain sikit. So dia combine, tapi laluan dia satu laluan saja. Ini dipanggil series. Okay. Kita tengok dalam series ya. Previous figure show pipe in series. Total energy loss include HL, HA. Okay. Ni total head loss disebabkan ini minor. Kalau disebabkan pump kan sudden different. So minor. HL total energy loss. So ini disebabkan friction, HL lah. For series pipe, two criteria will occur. Okay. Total discharge is same. So ini yang awak kena hafal. Kalau in series, Q di mana-mana pun mesti sama. Q pada point ni sama, point ni sama, point ni sama, point ni sama, point ni sama. Sepanjang-panjang laluan tu Q mesti sama. Tak boleh berubah. Then total head loss is cumulative of all pipe losses, which is HF sama dengan cumulative, hasil tambah keseluruhan. Ni HF. So kita study dalam bentuk sistem keseluruhan. Kalau kita nak tahu HF dia, kita kena combine HF1, HF2, HF3. Okay, itu maksud dia kalau nak tahu keseluruhan HF. Macam ni. Okay, so dua item ni awak kena tahu. Awak kena ingat, melekat dalam fikiran berkenaan dengan sistem in series. Okay. Berkenaan pipe system ni, series atau parallel, dua benda ni je yang kita kena tahu. Q dengan H dengan losses. Dia main dua benda ni je. Kalau sistem, kalau series, QC sama, friction, hasil tambah. Kita tengok pula pada parallel. Yang ni kita tengok example dulu, sorry. Two reservoir connected by pipeline, satu dia punya diameter 150 dan satu lagi dia punya panjang 6 meter. And pipeline kedua 255 mm diameter and 15 meter length. Okay. Inlet and outlet of pipe are categorized as sharp and perbezaan dia untuk Z adalah 6 meter. Pertama dia suruh table all losses. Pertama. And then yang kedua dia suruh calculate rate of flow, Q value. And then yang ketiga dia suruh sketch EN dengan HGL line. Kita dah belajar kan? For system. Take F sama dengan 0.1. So F value dia dah letakkan. So awak tak perlulah cari gunakan Moody chart. Ingat tak Moody chart? Moody chart chapter berapa? Saya nak tanya seorang. Nur Atirah Batrisya. Ada? Atirah Batrisya. Moody chart chapter berapa? Apa dia doktor, boleh ulang tak? Moody chart chapter apa? Moody chart. Moody chart. Chapter berapa? Udah gelabah-gelabah dah. Mana?
Dekat loser simpai jap chapter. Chapter berapa? 5. Ha? 5? Ni chapter Chapter 5 ni? 4. Ha, okey. Chapter 4. Okey. So, dia dah bagi F. So, awak tak perlu gunakan Moody chart untuk dapatkan F value. Moody chart tujuannya untuk dapatkan F value. Okay, for both part. Okay, so sekarang ni solution dia. Pertama, awak kena lukis dulu. Tidak, tak faham. Dia kata ada 2 reservoir. 2 reservoir. Okay, kita buat reservoir. Dia dah beritahu different Z dia kat situ. So, do different dia 6 meter. Okay, 6 meter. So, kita ambil ketinggian sini lah. 6 meter. Kat situ. Okay. So, connected pipeline 1, 150, 125. So, dia connected satu pipe kecil, satu lagi pipe tu besar. Ni contoh lah. Drawing tak apa cantik je harap maklum. Okay, so satu kecil tu besar. Kena faham itu So satu dia punya size 150 mm. Satu lagi dia punya length 6 meter. Yang satu lagi 255 millimeter diameter dan 15 meter length. Okay. Bila outlet pipe kategori saya sharp. Sharp. Saya nak Fauzan ada Fauzan. Muhammad Fauzan. Saya. Muhammad Fauzan buka buka slide apa nama, awak kena siap sedia dengan chapter 4 punya slide. Apa-apa saya tanya kat awak, Muhammad Fauzan. Okay. So, Sekarang ada tu. awak buka dulu. Apa-apa hal saya tanya awak, chapter 4. Okay. So, apa mana kita? Okay, sharp. Okay, table losses, calculate. Okay, so settle. So, ini lukisan dia. Okay, lukisan pertama. Pertama, awak lukis dulu, baru faham apa benda sistem dia nak ni, apa benda sistem dia kata ni. Sebab dia tak lukis. So, kita kena lukis. Baru faham. Okay, so satu. So, sekarang ni, yang pertama, dia nak table all losses. So, kita kena identify dulu di mana losses dia. Siapa boleh beritahu? Siapa boleh tahu? Ini penting siapa yang beritahu tu, saya ingat nama dia mudahlah insyaAllah. Simon, Makmal, apa nama, report, final, insyaAllah. Ada nak jawab di mana losses? Losses yang ada untuk sistem ni. Tak ada kita petik. Kita petik. Sekejap Daniel. Daniel. Asyik dalam FYP je. Kita tengok yang ni pula. Daniel ada. Daniel 1. Daniel 2. Yang dibuka saja melilor apa ke? Hello. Ya. Menu. Itu Aziz. Tak. Saya punya laptop saya dah buka mic tak keluar. Oh, tu Daniel tu? Ni suara saya ni. Oh, okey. Suara Daniel. Okey. So Daniel, apa losses yang ada dalam ini sistem ni? Boleh beritahu tak? Apa losses yang ada dalam sistem ni? Daripada yang lubang kecil tu ke lubang besar. Apa benda tu? Losses apa tu? Apa benda tu? Yang ni Kat sini buka balik chapter 4. Tengok jenis losses. Okey, minor loss. Minor loss untuk apa? Apa nama minor loss tu? Dalam chapter 4 ada, buka balik tengok. Contraction, expansion, elbow, pipe fitting.
Mana satu? Expansion. Expansion. Betul Confirm Yang lain betul? Contraction. Contraction ke? Siapa yang saya suruh buka pegang cik tempat dia? Sudden Apa nama? contraction. Sudden contraction Ah, Betul tak Fauzan? Ya, tengah check jap. Okey, check. Doktor silap. Sudden expansion. Expansion. Fauzan betul Fauzan? Betul expansion. Okey, lulus. Okey, expansion. Ada lagi tak? Yang lain nak bantu boleh? Ada lagi tak? Major loss betul. Kawasan mana? Yes. Itu major loss HF. So HF ada HF1 sini. Kita kat sini lah. HF1, HF2. Okey. Lagi? Ada lagi tak? Ada lagi ni. Lain. Tak ada? Entrance. Okay, nice. Siapa tadi? Aziz. Aziz. Oh, ni kawan tadi Kawan Daniel lah. Kawan Daniel. Okay, entrance. Satu. Ada lagi. Satu lagi. Lain. Satu lagi. Friction. Apa dia? Friction. Fiction dah ini. Fiction 1, Fiction 2 dah. Expansion dah. And then apa nama ni tadi? Mana tadi? Entrance. Satu lagi. Submerge. Fauzan betul? Fauzan? Tak jumpa pula sama jap. Gerak tengok. Oh betul. Submerge discharge. Dia masuk dalam tangki Yang ni. Okay. So ada 1, 2, 3, 4, 5. So ada 5 kat situ tu sebab dia suruh buat dalam bentuk table kat sini. Okay. So kita dah kena bentukkan dalam table. Nak mudah kita start dengan yang ni dulu, Q dulu. Awak identify Q dulu. Q equation. So Q sama dengan AV, AV1, AV2. Ni katakan 1, ni katakan 2. Okay. So daripada situ kita boleh pemudahkan dapatkan V1 sama dengan 2.89 V2. Sebab area 1 dengan area 2 kita tahu. So kita dapat equation kat situ. V1 sama dengan 2.89 V2. So nanti kita akan masukkan benda ni di dalam calculation kita di dalam ni nanti. Untuk kita mudahkan dapat satu value je. Tengok V2, semua V2. Tak ada V1 dah. Kita dah mudah kat situ nanti. Okay. So pertama ada entrance. So entrance kat sini pertama. So calculation entrance 0.5 V squared over 2G. Kenapa 0.5 kat sini? Kenapa 0.5? Sebab dia tak perlu tahu nilai dia. So kita ambil 0.5 je. No, dia beritahu. Check balik. Kita baca balik. Square H sih. Square? Mana tang square ni? Sebab dia beritahu sharp kat sini. Dia beritahu sharp kat sini. So, dia nak yang jenis macam tu. Check balik. Ada tak? Entrance yang jenis macam ni. Check K dia berapa? Square H K 0.5 kan? Betul. Yang tu. Itu sebab kena tengok betul-betul maklumat yang diberikan. So dia kita beritahu situ sharp.
So 0.5 kat sini. Masukkan value yang ni V1 tau. 0.5 V1 sebab kita kat kawasan V1 ni. V square over 2G. And then daripada V1 ni kita masukkan equation ni. Masuk dalam ni. Tengok dimasukkan. Untuk dapatkan value V2. Tujuan ni nak mudah nanti. Semua V2. Okay. So kena keluarkan sampai V2. Okay, settle satu. And then fluid friction. Sebab kawasan ni. Fluid friction di sini. Okay, fluid friction kat sini. So fluid friction, kita guna equation yang ni. F dia dah bagi, length kita tahu V1 kuasa 2. V1 kuasa 2 ni kita ambil juga 2.89 ni, masuk dalam ni juga. Okay. Bagi dengan 2GD, D kita tahu 0.15 kat situ. Diameter D diameter. So selesaikan dapat equation soal yang ni, equation ni. Ini expansion, expansion yang ni. Yang ni pula expansion. So kita tengok laluan air satu persatu di mana friction ni. Ni satu, lepas tu friction, lepas tu expansion. Yang tu. Okay. So expansion kita pakai yang ni. V tolak V square over 2G. So ada V1 kat situ. V1 ada, kita masukkan 2.89 V2 ni ke dalam ni. So dia masukkan, dapat result yang ni. Okay. Baik. Fluid friction yang ni. Kawasan fluid friction yang ni. Okay. Yang kedua pula. Sama equation VL FL V square. Yang ni sebenarnya yang dua ni. F2 L2 2 2. Okay. Sebab kita sekarang ni tengah kaji yang pipe yang nombor 2. So FL, L ada, V square, V square tak perlu ubah dah. Memang dia V2 kuasa 2 tak perlu ubah dah. Memang V2 yang kita pakai. D ada yang ni. Okay. So masukkan. Yang ni exit yang ni. Nama dia exit. Awak check pada betul tak exit. Nama dia exit itu. So V square over 2G je dia guna. Okay. Just V square over 2G. Dan total senang. Hujung tepi ni semua dah sama. Tepi ni semua dah sama. V square over 2G. So just tambah je 4.15 tambah 3.34 tambah 3.57 0.56 tambah 1. Dapat keseluruhan. So ini dia punya head loss untuk total head loss. Okay, dapat. Okay, so settle untuk yang pertama. So sekarang ni dia nak Q pula, flow rate. Flow rate kita guna sistem macam yang sebelum ni juga, kita guna sistem cuma kita tambah HL kat situ. Kita gunakan P1 maksudnya di kawasan ni. Di kawasan ni kita anggap dia dah terbuka dengan atmosphere. So dia akan jadi P sama dengan kosong. Pressure sama dengan kosong. Sini pun dah terbuka sebab dia reservoir. So P kat sini pun kosong. Okay. V kita anggap kat sini velocity terlalu small. Dia jalan slow kat sini. So kita anggap V sama dengan kosong. So ini pun V sama dengan kosong. Okay. Sama juga sebab reservoir yang besar. Awak baca balik. Tengok slide yang sebelum ni. Berkenaan dengan reservoir. Okay. So dua benda yang kosong. Elevation ada 6 meter. So kat situ sebab dia potong. P dia potong. Yang ada P dia potong. Yang ada V dia potong. Ini dia potong. Ni dia potong. So sekarang ni kenapa Z dia potong? Sebab kalau kita anggap sini kosong. Position reservoir yang kedua kosong. Yang apa nama pertama 6. So kita letak ini potong lah. Ini potong. Ni jadi 6. Okay. Ada HL. So Z sama dengan HL. Z adalah 6. HL kita dah cari yang ni. Yang ni HL. So dapat equation ni. Daripada situ kita dapat V2. Kita dapat V2. And then guna balik equation continuity equation. Q sama dengan AV. Okay. A kita tahu. V kita dah ada yang ni. So masukkan value. Dapat dia punya Q. Dan kebiasaannya kita buat juga untuk V1. Ini tak nak buat boleh, tak payah buat tak boleh. Tapi kebiasaan kita buatlah. Nak mudah kod nak kena pakai soalan seterusnya. So kita buat je untuk V1 pula. V2 kita dah tahu, cari V1. V1 equation, kita guna equation ni tadi. V1 sama dengan 2.89 V2. So kita ambil V2 yang ni, masuk di dalam tu. So dapat value 8.81. Settle kita dapat V2 kita dapat
Q kita dapat, P1 kita dapat. Okay. So settle yang ni. Settle yang ni. So sketch EL dengan HEL. Okay. Sketch EL dengan HEL ni saya nak semua buat. Saya nak semua buat. Tak kisahlah awak nak tengok slide ni ke. Yang penting awak buat hantaran Telegram. Saya nak tengok. Awak kena melukis lah sikit. Oh lah, tak mengantuk. Hantar sekarang. Saya bagi 5 minit. Alah, benda simple je. Daripada sistem ni, lukis EL dengan HEL. Sekarang pukul 12.5 minit. Kita sambung. Hantar dalam Telegram
Mana? Seorang je baru. Bagus, Takif. Takif Hashim. Yang lain mana yang lain? Enam meter, 6 meter, 1.5 6 meter, 6 meter, 5 meter, okey. EGN, EN, okey. Yang lain mana yang lain? Ai, banyak-banyak saya ni seorang je hantar ni. Okey ada juga. Anis Suzana. Okey, Anis Suzana. Okey, Fauzan. 1, 2, 3, 4. Oh, 4. Kita ada 44 orang. 40 orang kita hantar tu. Dia kan. Lagi. Lain, lagi. Seminit saja lagi saya bagi. Lain pada tu something not right. Maksudnya 12, sekarang 28, 12, 9 minit plus. Yang tak ada tu saya cari. Sembilan. Dah habis masa. Okey. Pertama kita tengok pada rakan-rakan kita punya yang hantar ni. Bagus, yang hantar bagus. Bukti ada di sini. Time tu masa ada kat situ. So tak ada masalah. So sekarang ni secara general semuanya okey. Cuma kalau awak tengok yang pertama daripada Takif Hashim tu, awak tengok EN dengan HJR dia tu tak selari. Maksudnya mana pen saya? Okey. Mungkin kita boleh share kat sini kot. Sekejap. So general semuanya okey. Cuma ada lukisan tu ada yang boleh diperbaiki lagi lah. Mana nak buat?
Okey. Nampak tak? Nampak. So, generalnya semuanya okey, cuma ada benda dia perbaiki. Contoh dia macam ni, untuk perbezaan tu sepatutnya kena selari dengan pipe. Perbezaan tu kena selari dengan pipe. Kalau tak selari, salah lah maksudnya. So kalau selari kita tahu perbezaan tu disebabkan oleh perubahan pipe tu. Kalau yang ni kita tak tahu perubahan sebab apa. So kena selari benda tu. Okay. Lukisan ke bawah. Kita tengok dulu yang kerakan yang lain dulu. Okay. Macam ni selari ni benda apa, ni apa. Kan? Ini apa, nombor mana, ini apa, pipe ke, graf ke. Okay. Tu kena letak maklumat. Ini lengkap. Okay. So, Nazhifah. Nazhifah bagus. Apa ni? Sudah. So, yang ni pun okey. Okey. Ni nampak tak selari kan. Kalau tengok ini tak selari, sepatutnya kena selari dengan part yang perbezaan ni kena selari. Yang ni tak over clear sikit. Lepas tu kena besarkan kawasan ni. Kawasan ni kena besarkan. Dia tak nampak benda apa dan kena detailkan lah. Ni cantik. Kemas, clear. Yang ni dia punya graf tak boleh macam ni. Dia tak boleh curve. Dia tak boleh macam ada angle. Dia kena 90 degrees. So perubahan dia mengejut. Dia bukan perubahan dia slow macam tu. Dia perubahan mengejut. So tak boleh buat macam ni Okey. Okey. Yang ni pun macam tak selari. Patut ni kena bawah sikit. Okey. Boleh. Ni lagi mantap. Syak berwarna berbeza-beza, lagi cantik. So kita faham. Cuma dia punya kena selari kena selari benda tu. Yang lain. Kalau macam ni 50-50 lah. Kalau boleh kemaskan lah. Pakai pemaris lah. Yang ni masalah agak lah. Tak apa clear lah. Kena kalau boleh pemaris. Kalau yang ni kita nampak ini macam jarum. Jarum cucuk tu. Itu balik dah. Okey. Dia kena selari. Pipe tu kena selari. Yang ni sekejap kecil sekejap besar tak sesuai lah. Dan juga tangki ni lah. Tangki kalau boleh petak lah. Laser tangki petak lah. Yang ni dah. Okey. Bagus. So,
So kita tengok result dia. So ini yang sebenar dia. Walaupun benda tu dah ada, masih lagi ada yang tak berapa clear lagi kan. Tak faham, tak berapa betul sikit lukisan kan. So kena make sure betul-betul clear lukisan dia tu. Tak ada warna tak apa, tak ada masalah. Yang penting awak buat anak panah ni EL, ni HJL. Tapi yang ni kena selari, mesti selari. Tak selari memang zero. Memang salah. Okay. Ada buat tangki mangkuk, tak apa, saya terima. Tapi kalau boleh janganlah mangkuk, bagi segi 4 lah, senang. Okay. Okay, so itu berkenaan pipe series. Ada pipe series. So sekarang ni kita pergi pada pipe system in parallel. Okay, macam mana keadaan kalau pipe itu parallel? Secara detail kita pergi. A combination of two or more pipe connected between 2 points so that discharge divided at the first junction and rejoined at the next is known as pipe in parallel. So macam saya lukis tadi lah lukisan dia. So daripada satu Q dia pecah kepada beberapa dan yang ni yang dipanggil parallel ni. Dia akan sambung balik tempat yang sama lebih kurang. Okay. So ini equation dia. Sama juga head loss dan juga Q yang kita mainly consider. Head loss dengan juga dan juga Q. Kalau tadi hash kalau series ni series series Q sama dengan Q1, Q2, Q3. H dia pula, HL dia sama dengan H1. Betul ke? Oh terbalik, salah. Sama ni sama, sorry. Okay. So kalau series Q sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama sebab dia dalam satu pipe Q mesti sentiasa sama. HL dia H1 tambah H2 tambah H3. Ni untuk HL dia. Okay. Ni yang saya ambil yang paling tadi. Kalau tanya kang mana pula datang je kan. So ni saya ambil yang ni balik. Q, Q1, Q2, Q3 sama. Ni HF, H1, 2, 3. Ni pada series. So saya ambil transfer kat sini saja. Okay. So ini series, ini parallel. So awak nampak ada perbezaan dia. Nampak ada perbezaan. Kalau HF, kalau H, yang ni sama dengan, yang ni tambah. Kalau yang ni Q, Q tambah, yang ni Q sama dengan. So dia sebenarnya terbalik. Kalau series macam ni, parallel mesti berlawanan. Itu maksudnya saya nak terangkan. Okay. Mudah saja. So kita pergi pada example 6.11. Pipe 2 has a length 4 times larger than pipe 1. So ni pipe 1. Kalau ini katakan X dia punya panjang, X meter, yang ni jadi 4X. Okay. Dia punya panjang. Both pipe has the same diameter. So ni diameter dia D. If discharge in pipe 2 is 1 angka. So dia bagi pipe nombor 2. Pipe nombor 2 Q dia ini length. Q dia sama dengan 1 meter cube per second. Find discharge for pipe 1. So Q ini length. Q sama dengan berapa? Calculate flow rate of system if dia tanya soalan 2 kali ni. Find discharge of pipe. 1. Calculate flow rate of system. Oh, flow rate of system. Kalau flow rate system, sistem keseluruhan. Nak senang cerita Q kat sini lah. Q kat sini berapa? Q total. Yang ni dia dah pecah. Okay. Calculate flow rate system if F sama dengan 0.1, neglect minor losses. So minor losses kita tak consider. Yang mana expansion, contraction kita tak consider. So yang kita consider hanya friction saja. Major friction saja. Major losses saja. Okay. So macam mana nak buat? First, nak mudah, keluarkan dulu apa benda kita ada. Ini kita keluarkan dah. Okay. Maklumat kita dah keluarkan dah. And then tengok pada equation Q. Asas pada Q. Q sama dengan AV. Okay. Daripada situ ada yang dah diberi, Q ni dia dah bagi,
Okay. Ini kita ada length. So kita boleh masukkan kat sini. Q area. Area kat sini dah bagi. So kita dapat V. Area dia ada. Diameter dia dah ada 305 kat sini tadi. So daripada equation Q sama dengan AV, kita boleh dapat V2. V2 dia sama dengan 13.69. Okay. So sebabkan ini parallel pipe, so H1, head loss 1 sama dengan head loss 2. Okay. Yang ni, head loss yang ni sama dengan head loss yang ni. Kan, yang ni kita tengok ni. Ni maksud dia yang ni. Kita guna yang ni. Equation yang guna, yang ni equation yang guna. So yang ni, nombor 1. So daripada tu kita guna equation major major head loss. Ini equation apa ni? Siapa boleh jawab equation apa ni? Nama equation. Equation. Yes, dia ada nama dia ni. Bagus Takif. Ada yang lain? Ada nama dia. Check balik, ada nama dia. Ada yang tahu tak? Kita cari seorang. Ni Ahmad Irfan. Ni Ahmad Irfan. Ni Ahmad Irfan ada? Ni Ahmad Irfan. Ni Ahmad Irfan lah. Ada? Ni ada ni. Nick 1. Ahmad Irfan. Ada. Okey. Ni equation apa ni? Ni equation Alamak apa? saya tak. Sir. Okey, awak buka chapter 3. Chapter 3 ke chapter 4? Sekejap. Saya rasa chapter 4. Chapter 4. Chapter 4. Awak buka chapter 4. Okey. Kat situ ada equation tu. Check balik. Saya tengok. Chapter 4 Chapter 4. Fauzan akan double check. Akan confirmkan. Ni akan cari dulu. Ada tak? Masih mencari tu. Alamak. Sekejap Chapter 4. Load in pipe. Ada? Sekejap masih mencari. Hagan. Nanti dulu bagi Ahmad cari dulu. Nick dulu. Oh, Fazan tak sabar ni. Ada tak? Hagen-Poiseuille equation je. Okey. Sebut pun susah. Hagen-Poiseuille, no. Ke bukan? Sir. Bukan. Nampak sama tapi bukan dia, sir. Bukan, Sekejap, itu dia combination. Kalau baca dah ayat dia tu, dia combination Darcy Weishaupt dengan Hagen-Poiseuille. Kasih tambah dulu tu. Sampai thank you lah. Sekejap. Masih mencari. Awak tengok slides, 2 slides lepas pada Hagen-Poiseuille tu. Awak tengok. Tidak? Ada ni? Oh, senyap terus ni. Masih ke?
Dua Darcy. slide. Darcy Darcy Weisbach. Ini equation Darcy Weisbach. Baik Okey, sikit. bagus. So dia FL V squared 2GD. Darcy Weisbach punya equation. Okay. So kita guna Darcy Weisbach punya equation untuk major losses. Major losses. Ingat balik yang kita bincangkan dalam chapter 4 ni, major losses. So kita gunakan equation ni. Daripada situ F kita ada, L kita ada, V2 kita ada. V2 kita ada, 2GD kita ada. Yang tinggal V1 saja. So kita masukkan equation ni, selesai kan? Point 1 sama dengan point 2. So selesaikan equation tu, kita akan dapat V1 kat situ. Kita akan dapat V1. Okay. Kalau kita dah selesai, F dia kata 0.01 kat sini. V2 kita dah selesaikan yang ni. Line dua-dua ada. 2GD, D kita ada dua-dua. So boleh selesaikan lah. Masukkan. So dapat dia punya V1 yang ni. Dari situ kita dapatkan Q1. Q sama dengan AV. Kan? Dapatkan 1.99. So Q system. Ini Q system. Baru masuk yang ni pula. Q system. Tadi kita pakai yang ni. Kita pakai yang ni pula. Untuk dapatkan Q. Q system. So dia kata tadi find discharge for pipe 1. Pipe 1 yang mana? Pipe 1 yang ni. Q1. Discharge. Ni soalan yang pertama. Soalan kedua dia nak Q flow rate of system. So flow rate keseluruhan ni. So flow rate keseluruhan adalah hasil tambah Q1 dan Q2. Guna equation ni. So jadinya Q system sama dengan Q1 plus Q2. Q1 1.99, Q2 1 meter cube per second. Dia dah bagi dalam soalan. So sama dengan 2.99. Dapat untuk result. Okay. Clear Ada soalan tanya saja. No problem. Itu untuk yang subtitle 5.4. Sekejap saya check. Cukup dah masa. Subtitle 5.4 ni dia panjang sikit cerita dia. Okay. Chapter 5, 1, 2, 3. Okeylah. Kita sambung minggu depan lah ini. Tapi sebelum tu, saya nak awak baca dulu dah 5.4 ni. Faham sekali pandang dulu. Faham sendiri dulu sebelum kita pergi. 5.4 ni dia betul-betul kena clear. Kalau tidak tak lepas nak buat. Okay. Kita sambung untuk minggu depan. Sekejap tengok kedatangan. Sekejap saya tutup ni sekejap. Ada bunyi sikit lah. So ini kedatangan untuk hari ini.